Amin. Baik, so kita teruskan dengan kelas kita. Fa'al-an nahnu sanastami'u, kita akan dengar ila taqdim presentation kawan kita minal majmu'atil ula, daripada kumpulan 1. Fahunna sayuqaddimna dars al-khamis, ad-dars al-khamis. Pelajaran yang kelima ya, tajuk dia zakat, bukan, pelajaran yang betul, pelajaran kelima ya. Betul. Ad-darsul khamis, zaka'u al-qadi. Nah, kita nampak skrin saya? Nampak. Okey, baik. So, fal yatafaddalna. Boleh mula. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Nabilah binti Muhammad Sobri. Sadiqi Putri Noidina wa Sofia. Al-yawm adarsu al-qamisu zaka'u al-qadi. Zaka'u kejaksanaan hakim. So, perenggan pertama, arada rajulun an yashaba ila al-haji. Arada ni bermaksud desire atau kemahuan, rajulun seorang lelaki an yashabu ila haji, untuk pergi berbuat haji. Fajama'a ma indahu. Fajama'a maka dia mengumpul apa indahu miliknya min dinaniri, yang daripada dinaniri ni maksudnya daripada jamak kepada dinarun, maksud dinar. Az-zahabiyah, zahabiyah ni juga jamak kepada zahabi, bermaksud emas. Dinar emas. So dia wadu'aha ni dia meletakkan, dan dia meletakkan ha bulat. Kenapa? Sebab dia merujuk kepada marbutah kepada emas tu, zahabiyah. So wadu'aha dia memasukkan dinar emas itu fi kisin, di dalam beg, minal jildi, daripada beg yang dibuat daripada kulit, minal jildi, kulit. Fasahaba ila ahadin. Boleh terjemah secara apa? Tadi dah bagus dah terjemah perkataan, sekarang terjemah secara makna umum dia. Okay. Maka seorang lelaki ni dia berniat, dia berniat untuk pergi berbuat haji, ila haji. Jadi dia mengumpulkan emas, dinar emas, dan memasukkannya ke dalam beg yang dibuat daripada kulit. Okey, betul So arada maknanya dia hendak lah, dia desire tadi kan, tapi maknanya di sini dia hendak. Jadi betul, arada rajulun, seorang laki-laki dia hendak pergi ke haji lah, menunaikan haji. Fajama'a maka mengumpulkan ma'indahu, apa yang dimilikinya, apa yang dia ada. Okey, betul. Minan dananir, daripada duit-duit dinar. So duit-duit dinar lah ni, jamak untuk kalimah apa tadi? Dinar kan? Dinarun. Okey, betul So jamak untuk kalimah dinarun, dal ya nun alif. Jadi dia mengumpulkan apa yang dia ada dari duit-duit dinar. Dinar az-zahabiyah. Zahabiyah bermakna emas. Tadi siapa? Nabilah kata jamak ya? Jamak kepada zahabi. Dia bukan jamak ni. Zahabiyah ni dia bukan jamak kerana perkataan dia zahab. Dia memang mufrad. Di sini dia menjadi adjektif. Dia ya ni, kalau kita nampak ada ya, ada syaddah ya. Perkataan yang macam al-jami'atul islamiyah, kan ada ya, ada ta tu kan. Islamiyah, al-alamiyah. Jadi semua perkataan yang ada ya syaddah ataupun ada ta tu, semua dia jadi bentuk adjektif lah. Jadi maknanya dia nak kata gold dinar lah ni, duit emas. Daripada duit-duit emas. Dan dinar itu sendiri memang duit emas lah. Wa wada'aha, dan dia letakkan ia. Tadi Nabilah kata itu merujuk kepada zahabiyah kan. Okey, betul lah separuh, tapi yang sebenarnya ini merujuk kepada dinar dan dananir, duit-duit. Kerana di sini dia hanya sifat kepada adjektif untuk dinar. Jadi meletakkannya tu artinya meletakkan dinar, bukan meletakkan emas tu ya. Di situ dia merujuk kepada dananir. Jadi dananir ni nampak dia muzakkar, tetapi disebabkan dia ni jamak, jadi semua perkataan jamak sekiranya dia ni bukannya manusia, dia memang dijadikan muannas. Sebab itulah kita lihat di sini zahabiyah ada ta kan,
ad-dananir az-zahabiyah dan juga wa wada'aha, dan meletakkannya. Fi kisin di dalam beg, kis ni beg, minal jildi, dari kulit. Betul. Nah. Okay, boleh teruskan. Okay. Okay. Fazahaba ila ahadi at-tujari. Jadi dia cakap maka Zahaba pergi kepada seorang ahadi tujari peniaga. Wa auda'ahu iyaha litakuna amanatan indahu. Dia kata wa auda'ahu ni juga dua makna. Satu memasukkan, satu lagi dia macam membuat perjanjian lah. Iyaha litakuna, dia dijadikan amanah indahu, miliknya, ilahini ini audatihi. Ini ketika audatihi perjalanan min baitillah haram. Jadi dia cakap, dia kata jadi dia dapat pergi kepada seorang peniaga ni dan untuk membuat perjanjian lah, untuk dijadikan sebagai satu amanah ketika perjalanannya pergi membuat haji di Baitul Haram. Okey, baik. Saya betulkan sikit ya. Fazahaba dan pergi, tapi di sini ada makna dia, huwa zahaba, dan dia pergi. Dan dia pergi kepada salah satu daripada peniaga-peniaga, artinya kepada salah seorang peniaga. Tujar jamak, tujar ni jamak untuk kalimah tajirun. Tajirun bermakna peniaga. Dia pergi pada salah seorang peniaga, wa auda'a. Tadi terjemah apa? Dan membuat perjanjian ya. Okey. Di sini bukan membuat perjanjian. Auda'a ni maknanya meminta dia supaya menyimpan. Menyerahkan sesuatu untuk disimpan. Itu perkataan auda'a. Lagi sekali ya, auda'a maknanya dia menyerahkan sesuatu untuk disimpan atau untuk dijaga. Auda'a. Dari perkataan inilah lahirnya perkataan wadi'ah. Kan kita buka akaun dekat bank tu kan, kalau akaun kan ada akaun simpanan tu dipanggil sebagai akaun wadi'ah. Wadi'ah maknanya simpanan lah. Kita minta bank simpan untuk pihak kita. Itu dimaksud dengan auda'ah. Bukan makna buat perjanjian tadi. Betulkan tu ya. Wa auda'ahu, dan dia meminta dia menyimpan. Meminta, artinya lelaki tu meminta peniaga. Hu di sini merujuk kepada seorang peniaga tadi untuk menyimpan akan apa tadi, akan duit dinar tadi. Tu merujuk kepada dinar. Jadi meminta dia supaya menyimpankan dinar itu litakuna amanatan indahu, untuk menjadi satu amanah lah, satu amanah padanya. Di sini kita tak terjemah makna miliknya lah. Perkataan inda ni dia ada beberapa makna lah. Antara salah satunya betul lah tu, miliknya, dia mempunyai. Dan makna yang lain padanya. Jadi supaya duit itu menjadi amanah pada orang tadi. Ilahi ni hin ni bermakna waktu. Ilahi ni sehinggalah waktu. Itu dikata hin. Sama arti dengan perkataan waktu. Sehinggalah satu waktu ataupun sehinggalah masa audatihi. Tadi terjemah apa tadi? Audatihi. Perjalanan. Okey, dia bukan perjalanan. Audah makna kepulangan. Audatihi, kepulangan. Artinya diminta duit itu disimpan sehinggalah waktu kepulangannya dari Baitillahil Haram, dari Baitullah nanti. Nah. Okay, boleh sambung. Fatasallama at-tajiru kisa ad-dinaniri wa do'ahu fi sunduk. So dia cakap fatasallama, maka dia penjual tu dia menerima. Fatasallama menerima kisah beg yang mengandungi dinaniri, dinar tadi, wa do'ahu, dan meletakkan ianya. Hu tu merujuk pada inilah yang dia punya dinaniri tu lah, fi sunduk, di dalam peti. Dan dia waqala li rajuli, dan dia berkata kepada si yang nak buat haji tadi, iza utta. Iza maksudnya ada makna apabila atau jika ataupun sekiranya. Utta tu kamu pulang. Ta tu merujuk pada kamu. Ut tu daripada ada. Perkataan ada, pulang. InsyaAllah bisalamati,
dengan izin Allah dengan selamatnya. Awsawfa tajidu kisaka fi makanihi haza duna an yamassahu ahadun. Dia kata awsawfa maka terjadilah tajidu dapat jumpa kisaka beg kamu fi makanihi di tempatnya haza duna without an yamassahu disentuh ataupun diviolate ahadun seorang pun. Dia nak cakap jadi dia kata si penjual ni dia menerima beg tu dinar niri kan, waduk aku dan meletakkannya pergi sudut dia dalam peti, dan dia berkata kepada si lelaki yang nak buat haji tadi, dia kata jika kamu pulang insya-Allah dengan selamatnya, maka kamu akan jumpa beg kamu di tempatnya tanpa anduna, tanpa yang maslahu tanpa ada seorang pun yang sentuh. Okey, betul, sahih. Fatasallama tajiru, maka peniaga itu menerima, tasallama menerima kisadanani beg dinar itu, wa wada'ahu dan wada'a meletak hu ia dan meletakkannya. Cumanya di sini dia bukan meletakkan duit dinar, tapi hu itu merujuk kepada kis. Dia meletakkan kis tadi, beg tadi. Dia meletakkan beg tadi ya. Fi sunduqin, di dalam sebuah peti. Sunduk di mana peti. Wa qala lirajuli, dan dia berkata kepada lelaki tersebut, idza utta insyaallahu bisalama, sekiranya awak pulang, betul ya? Tadi ada tu betul. Awak pulang dengan izin Allah dengan selamat. Fasaufa, maka akan. Saufa ni makna akan, tajidu kamu dapati. Maka kamu akan, tadi terjemah apa? Jumpa ya? Dapat jumpa. Dia ada betul, makna jumpa pun boleh, tapi di sini kita tak terjemah jumpa lah, makna dapati. So dia bergantung pada konteks. Maka kamu akan dapati beg awak itu kisaka fi makanihi hadha, di tempat ini. Haza tu dia sekali dengan makanihi. Dia bukan fi makanihi haza duna, tidak. Fi makani haza. Seolah-olah kita kata fi hazal makan, di tempat ini. Di salah satu cara penggunaan haza boleh kita letak di belakang. Fi makanihi haza, di tempat ini. Dunaan, tanpa, without lah ni, tanpa, duna an yamassahu, menyentuh. Betul, jadi terjemahnya ahadun, seorang. Tanpa disentuh oleh seseorang pun. Naam. Okay, boleh teruskan. Okay, walamma atamma al-hajju. So walamma ni kalau kan dia istilah dia macam tak ada lah, macam would not macam tu lah. Tapi kan dia juga bermaksud were. So atamma bermaksud complete, al-hajju pembuatlah tadi. Manasika al-haji. Manasika ni seremoni dia punya haji tu lah. Tobalahu aisyu, tobalahu ni maksudnya pleasure, gembira. Aisyu bermaksud kehidupan. Fi jiwari baitillah haram. So dia cakap fi jiwar ni maksudnya dekat. Dekat ataupun neighborhood lah. So near macam tu di Baitul Haram. So dia cakap kat sini dia kata bila haji ni, si pembuat haji ni dia dah selesai complete dia punya haji, dia sebenarnya dia gembira kehidupan dia di dekat Baitul Haram. So famakasa, maka dia tinggal makasa di Makkah, di Mekah sab'a sinina, 7 tahun. Sab'a sinina, 7 tahun. Ada dia pulang ba'daha, selepas 7 tahun tu. Ila baladihi, ke negaranya, masruran, dengan gembiranya, bimanalahu, dengan apa yang dia boleh, min barakatin wa ibadatin fi zalika yabi tawil. Tu nak cakap yabi tu ketiadaan, tawil panjang. Jadi nak cakap bila dia dah complete dia punya haji, dia sebenarnya dia gembira hidup di Baitul Haram. Maka dia tinggal dia tinggal di Mekah selama 7 tahun. Sinina. Jadi dia pulang ke negaranya selepas 7 tahun dengan gembiranya selepas apa yang dia buat dengan berkat dan juga ibadah yang dia lakukan. Sepanjang zalika yabi tawil, ketiadaan yang lama.
Tawil ni maksudnya movie kat sini lama. Ya, betul. Nah, walamma dan apa tadi apabila walamma dia kata dan apabila atamal haju atama menyempurnakan apabila haji al-haju orang tadi kan yang telah melakukan haji kita panggil haju dan apabila Pak Haji tadi Pak Haji lah kita panggil telah sempurnakan manasik. Manasik ni merujuk kepada upacara-upacara ibadat lah yang kita kata manasik dan selalunya perkataan manasik ni digunakan khusus untuk haji lah. Semua ritual dalam ibadat haji itu dipanggil sebagai manasikil haj. Dalam solat kita tak panggil manasik lah. Dalam haj kita panggil manasik. Jadi ini jamak untuk perkataan mansakun, mim, nun, sin, kaf, mansak. Satu cara ritual lah. Apa yang berlaku kepada dia? Taba lahul aish, kehidupan. Aish bermakna kehidupan. Taba baik. Artinya kehidupannya menjadi baik. Artinya dia tadi kata apa? Dia sangat gembira kan? Bolehlah terima. Artinya dia rasa sangat gembira, kehidupan dia menjadi baik. Dia rasa seronok. Fi jiwari baitillahil haram. Berhampiran. Jiwar tadi apa? Neighborhood kan? Berdekatan, berhampiran. Fi jiwari baitillahil haram. Berhampiran ataupun berada di sekitar baitullahil haram. Fa maka dia tinggal. Maka dia pun tinggal di Makkah sab'a sinin, di Mekah 7 tahun. Sinin sama makna dengan sanawat, tahun. Kadang-kadang digunakan perkataan sanawat dan kadang-kadang kita guna perkataan sinin, maknanya tahun ya. Baik, 7 tahun. Jadi apa berlaku selepas 7 tahun? Ada ba'daha ila baladihi masruran. Ada dia kembali selepasnya, artinya selepas 7 tahun tadi. Ila baladihi masruran. Kembali ke tempat asal dia, ke tanah air dia. Balad ni, dia perkataan ni dia banyak makna. Ada makna negeri, ada makna negara, ada makna tempat bandar dia, kampung dia, artinya satu tempat lah. Ke tempat lahir dia, tempat asal dia, masruran dengan keadaan gembira. Kenapa dia gembira? Bimana lahu, tadi terjemah apa tadi? Dia dengan berkat ibadah dan dengan berkat ibadah ya, okey. Ni tak terjemah tadi. Bimanalah dengan apa yang dia terima. Nala menerima. Nun alif lam menerima. Disebabkan apa yang dia telah terimanya. Tu artinya apa tadilah. Apa-apa saja yang dia telah terima. Jadi apa yang dia telah terima itu, apa yang dia telah dapat sepanjang berada di Mekah. Min. Ni min di sini dia nak terangkan. Apa yang diterima? Antaranya barakah, keberkatan. Dia dah dapat keberkatan. Kemudian dia dah dapat melakukan ibadah. Fidzalikat yuriya bitawila pada apa tadi terjemah tadi zalika riyaba tu maksud ketiadaan. Ketiadaan yang panjang yang lama kan, betul lah tu. Maksudnya riyab ni mana asalnya ketiadaan, absent. Itu literally ni makna dia absent lah. Riyab, contohnya siapa riyab ni yang tak datang ni kan, rabah. Jadi sepanjang ketiadaan yang lama itu dia merasa gembira lah di sana. Baik, al-an al-faqratu tsaniyah. Perenggan seterusnya wa ba'da an aqama ayyaman, ba'da selepas, maksudnya selepas ayyaman adalah beberapa hari. Jadi selepas pulang beberapa hari, dhahaba ila at-tajiri yatlubu amanatahu. Zahaba pergi kepada peniaga tersebut untuk menuntut amanahnya. Fahayyahu at-tajiru wa ahsana istiqbalahu. Fahayyahu bermaksud melihat, wa ahsana dengan wa ahsana istiqbalahu menyambut dengan baik. Jadi maksudnya kat situ apabila peniaga tersebut terlihat haji tu, dia menyambut haji tu dengan baik. Baik, ada pembetulan sedikit. Siapa Putri ya?
Wa ba'da an aqama ayyaman. Dan selepas dia aqama ni maknanya dia dah settle down lah ni. Dia dah berada, kan dia dah balik dan dia dah stay di situ selama beberapa hari. Selepas dia menginap ataupun dia menetap di kampung dia selama beberapa hari, dhahaba ila tajiri. Dia pun pergi kepada peniaga tadi, pergi berjumpa peniaga itu, yatlubu menuntut kan. Maksudnya ni bukan berniat ya. Maka dia menuntut amanah dia yang diserahkan tadi. Fa hayyahu tajiru. Tadi terjemah apa? Hayya? Dan melihat Pak. Bukan, hayya bukan melihat. Hayya ni dia makna dia mengucapkan tahiyat, dia mengucapkan salam. Hayya, tahiyat, perkataan tahiyat tu dari perkataan. Artinya dia mengucapkan selamat sejahtera dan sebagainya. Peniaga itu mengucapkan selamat kepadanya. Wa ahsana istiqbalahu. Dan dia menyambut, istiqbal ni makna sambutan dia dengan baik. Ahsana. Betul-betul lah dia menyambutnya dengan baik. Nah. Okey. Wa qala lahu inna amanataka la tazalu haitsu wada'taha fi dzalikal sunduk. Dan qala tu berkata dan telah berkata ini adalah amanataka, amanah kamu, la tazalu haitsu tidak la tazalu haitsu tidak tidak apa tu? Tak, maksud ayat dia la tazalu haitsu wada'taha fi dzalika sunduk, dan cakap barang dia tu tidak bergerak dari peti tu Okey. La tazalu tu maksud dia kekal. So maksudnya dia nak kata barang dia tu tak bergerak, dia kekal je kat tempat tu. Dan fa'akhoza al-hajju kisahu wa'ada bihi ila baitihi. Dan fa'akhoza hajju kisahu, dan haji itu menerima beg tersebut. Wa'ada bihi ila baitihi, dan kemudian pulang ke rumahnya. Da'iyan litajiri bil ajri wa husni jazai, dan dia nak bagi reward dekat peniaga ni sebab dah simpan barang dia dengan reward yang baik. Baik. Wa qala lahu, dan dia berkata kepadanya. Dia ni siapa ni? Peniaga tadi. Peniaga tadi berkata kepadanya, kepada lelaki itu, inna amanataka, sesungguhnya amanah kamu. Sesungguhnya apa yang kamu serahkan itu la tazalu, tidak bergerak kan? Tidak berganjak ya. Boleh terjemah satu-satu, la tazalu, tidak berganjak, tidak bergerak. Ataupun terjemahan yang biasa diguna, la tazalu, masih lagi berada, haitsu, di tempat, wada'taha, yang kamu letakkannya. Dia tak berganjak lah dia masih lagi berada di tempat yang kamu letakkan ia, bidzalika sunduk, dalam peti tersebut. Sunduk tadi. Fa akhadhal hajju kisahu, dan ataupun maka Pak Haji tadi telah mengambil, akhadha, mengambil bagnya, wa ada bihi ila baitihi, dan pulang bersamanya. Itu terjemahan literalnya pulang bersamanya, tapi makna lain ada bi artinya membawanya pulang. Dan dia membawa beg itu pulang ke rumahnya. Itu makna ada bihi, membawanya pulang ke rumahnya. Da'iyan. Da'iyan ni bukan makna tadi apa? Makna dia nak memberi ganjaran ni? Tidak ya. Da'iyan ni makna dia berdoa. Dan dia mendoakan. Daripada perkataan da'a yad'u. Da'i, dia berdoa. Dan maka dia pulang ke rumahnya sambil berdoa.
litajiri kepada peniaga itu bil ajri. Tadi ajri upah ya. Okey, ajri boleh terjemah upah, tapi ajrun di sini makna pahala. Bil ajri. Dia kata ajrun minallah, pahala dari Allah. Jadi dia mendoakan peniaga itu akan dapat pahala dan husnil jaza dan balasan yang baik. Husni, husnkan baik. Jaza, balasan. Baik. Faqra salisa. Perangai ketiga, walamma fataha haju kisahu, dan kemudian fataha tu buka, dan kemudian haji tersebut membuka beg tersebut, lam yajid fihi dana nirol zahabi, lam yajid, dia tidak jumpa di dalamnya dinar tersebut. Dan wawajada badalan minha darahima minal fiddah, tetapi dia jumpa badalan tu instead. So instead dia jumpa gold dinar tu, tapi dia jumpa dirham yang warna silver. Okey. Watilka la tusawi mi'syara qimatiha. Tusawi tu maksud dia amount. Jadi ayat dia nak kata dan amount dirham silver tu tidak sampai 1/10 amount gold dinar tu. Okey. Falamma. Tadi terjemah apa? Falamma. Kemudian Dia bukan kemudian. Kalau kemudian kita kata summa. Lamma ni apabila. okey. Apabila dan apabila lamma fatahal haju. Haji tadi dia membuka beg itu. Begnya lam yajid, tidak jumpa, boleh terjemah. Tapi tadi saya dah terjemah satu lagi, tidak dapati kan. So dia tak dapati. Dia tidak mendapati padanya ataupun di dalamnya duit dinar emas. Dia tak jumpa duit dinar emas. Wa wajada badalan minha, dan dia mendapati sebagai instead of it. Tu instead lah ni, betul lah tu instead of it. Badalan minha, sebagai ganti daripada emas itu. Apa yang dia jumpa? Wajada darahim. Dia jumpa duit dirham. Duit dirham. Instead of duit dinar, dia jumpa duit dirham. Dan duit dirham itu darahim ya. Darahim jamak untuk kalimah dirham. Dirham yang diperbuat dari fiddah, dari silver. Betul lah tu. Dirham memang duit perak. Dan dinar itu memang adalah duit emas. Watilka, dan benda tu artinya duit dirham tadi. Watilka la tusawi, tidak. Tadi terjemah apa tusawi? Amount. Amount bukan tusawi. Tusawi makna sama. Amount tu yang ni, cost, price dia punya value actually. So, watilka dan tilka darahim, artinya duit dirham itu la tusawi, tidak sama 1/10, betul lah ni. Mi'syar 1/10, 1/10 of its its value lah ni. Qimah ni value dia. Tak sampai 1/10 pun daripada nilai duit emas tadi. Naam. Okay. Fa'arafa anna tajira qad khana amanata. Dan fa'arafa ni mengakui qad khana adalah disloyal towards amanah-amanah. Maksudnya dia nak kata peniaga ni dia tidak amanah. Dia disloyal towards dia punya amanah. Wa annahu fataqa kisa fawada'a darahima. Dan kemudian fataqa tu maksud dia koyak. Al-kisa beg, fawada'a tempat, darahima adalah dirham. Dan cakap dan terdapat kesan koyak pada beg dan tempat simpan dirham tersebut. Wa akhaza dana nira summa ada fakhatahu kama kana. Dan
dan mengambil duit tersebut, kemudian terdapat kesan fakhotahu tu adalah kesan jahit dekat beg tersebut. Okey, baik. Ada pembetulan sedikit. Fa'arafa bukan dia tadi apa? Dia mengira apa? Macam maksud yang perkataan tu jumpa maksud dia mengakui. Okey. Arafa ni dia bukan mengetahui. Bukan mengakui. Kalau mengakui dia i'tarafa. Ada masih ada tambahan. Arafa maknanya dia tahu. Oh, tahu. Okay. Maka peniaga orang lelaki tu dia tahulah bahawa at-tajir qad khanal amanah, bahawa peniaga itu telah disloyal lah, telah mengkhianati amanah dia. Wa anahu, dan bahawa dia iaitu peniaga itu qad fataqa al-qis, telah mengoyakkan beg. Telah koyakkan beg, fawada'a darahim, maka dia telah meletakkan duit dirham, wa akhazad dananir, dan dia telah mengambil duit dinar. Summa ada, ni semua kena betulkan sikit. Kemudian dia kembali, artinya dia kembali dah ambil duit tu, dia kembali balik kepada beg itu. Fa khata ni stitch ni, dia jahit. Bukan jahitan, dia menjahit. Ni fi'il. Khata, menjahit ya. Maka dia menjahitnya. Dia dah koyakkan tadi, kemudian dia jahitnya kama kana, sebagaimana yang dulu. Like how it was ni, kana, sebagaimana yang asalnya. Okay. Faraja'a al-hajju ila tajiri. Raja'a adalah beg, dan haji tu pergi balik ke peniaga tu, yas'aluhu, dan menyoalnya. Fi adabin la'alla kisa, menyoalnya tentang etika. Adabin tu etika terhadap beg tersebut. Qad ikhtalata bi khairihi. Ikhtalata tu jumpa maksud dia anxious. Okay, dia nak cakap haji tu menyoal peniaga tu dengan perasaan anxious. Betul. Wa akhaza at-tajiru yahlifu, dan peniaga tersebut mengambil, yahlifu adalah swear ataupun sumpah, ainahu lam yamassahu, bahawa yang dia tidak menyentuhnya, walam yuharrikhu, dan tidak menggerakkannya, min makanihi, daripada tempatnya, walam ya'khudh minhu syai'a. Dan dia tidak betul. Ya'khudh adalah dia tidak terima, dia tidak accept apa yang haji tu cakap. Okey, baik. Kat sini tadi kan faraja'a faraja'al hajju ila tajir, maka Pak Haji tadi pun kembali kepada peniaga itu. Yas'aluhu fi adabin, dia menanyakannya dengan di sini dengan maknanya dengan sopan lah. Maka dia pun bertanya dengan sopan. La'alla al-kisa qad ikhtalata bi ghairihi. Ini bukan dengan dia tanya dengan anxious, bukan. Dia tanya dengan sopan, boleh jadi la'alla. So la'alla al-kis, boleh jadi beg itu qad telah ikhtalata maknanya telah bercampur. Telah bercampur dengan yang lain, dengan selainnya. Artinya dah bercampur dengan beg lain, takut dah tertukar. Wa akhazat tajiru yahlifu. Tajir itu pun di sini bukan makna akhaza mengambil, tapi di sini makna dia pun mula. So he started to swear lah ni.
maka dia pun mula bersumpah. Ini betul bersumpah. Dia pun bersumpah annahu lam yamassahu, bahawa dia tidak menyentuhnya. Dia sumpah dia tak pernah pegang langsung beg itu. Walam yuharrikhu, dan tidak pernah menggerakkannya. Lam yuharrikhu min makanihi, dari tempatnya. Walam ya'khuz, dan tidak mengambil, bukan tidak apa tadi, dan tidak mengambil darinya sesuatu pun. Dia bersumpah dia tak ambil apa-apa pun daripada beg itu. Naam. Okay. Okay, boleh? Seterusnya arba'ah. Okey, perenggan yang seterusnya, perenggan keempat. Waka nafi al-Madinati, dan di kota itu ada Qadin Zakiyun, hakim yang bijak. Okey, dan di kota itu terdapat hakim yang bijak. Fasyaka, mengadu al-haji, jemaah itu, ilahi amrohu, kepadanya, kepada hakim. Dan haji itu mengadu kepada hakim. Fatolaba, dan meminta al-qadi at-tajiru, dan meminta hakim at-tajir itu peniaga, wasa'alahu, dan meminta hakim itu bertanya kepada peniaga. Wasa'alahu tu bertanya, dan minta hakim itu bertanya kepada peniaga. Fa'tarofa, dan dia mengakui ni dia tu peniaga, anna al-hajja, kepada haji itu auda'ahu menyimpan kisan manzu sab'i sinina, menyimpan beg itu sejak 7 tahun yang lalu. So peniaga itu mengakui kepada haji bahawa dia telah menyimpan beg itu sejak 7 tahun yang lalu. Baik. Wakana fil Madinati Qadin Zaki, dan ada di Madinah dan di bandar itu terdapat seorang qadi, seorang hakim ya. Qadin bermakna hakim yang pandai, yang cerdik. Seorang hakim yang cerdik. Fasyakal haju, maka lelaki yang haji tadi syaka mengadu. Maka dia telah mengadu ilaihi kepadanya, kepada qadi tadi, amrahu, tentang perkaranya, tentang perkara tadi. Fatalabal qadi at-tajira. Ini tadi bukan makna meminta apa tadi? Meminta hakim bertanya kepada peniaga? Bukan. Talabal qadi yang meminta. Okey. Qadi yang, bukan dia meminta qadi yang menuntut peniaga itu. Artinya di sini menuntut tu artinya dia memanggil. Kalimah talabah di sini makna memanggil. Maka qadi itu pun memanggil peniaga itu. Ini makna dia memanggil di sini ya. Dia menuntut, artinya dia memanggil peniaga itu, wasa'alahu, dan dia tanya, dan dia pun bertanya kepada peniaga. Fa'atarafa, maka mengaku betul. Maka peniaga itu mengaku bahawa al-hajjah, Pak Haji tadi bahawa dia telah menyimpan ya. Bukan. Dan dia mengaku bahawa Pak Haji tadi telah memintanya menyimpan. Kata auda'a tadi kan, dia minta supaya menyimpankan. Dan Pak Haji tadi telah memintanya untuk menyimpan plastik, beg itu sejak 7 tahun yang lalu. Nah. Okey. Walakinnahu ankara, tetapi dia ankara tegas, inkaran membantah, tetapi dia tegas membantah, qati'an an yakuna, bahawa dia qad fatahahu, telah membuka, aus tabdalahu, atau menggantikannya. Tetapi dia tegas membantah yang dia telah membuka atau menggantikannya. Walakinnahu ankara, tetapi dia telah membantah. Tapi dia tegas membantah. Dia membantah, dia ni bukan membantah ni. Angkaran maknanya dia deny, menafikan. Menafikan. Ya. Walakinnahu ankara, tapi dia menafikan. Ankara, dia kata. Ankara, dia menafikan inkaran qati'an, dengan penafian yang tegas. Tegas tu yang kataan qati' tadi. Maknanya dia nafikan semati-matinya lah. Dia menafikan an yakuna, bahawa dia telah fatahahu,
dia telah membukanya, au istabdalahu ataupun dia telah menggantinya. Okey. Istabdala menggantinya. Okey, faqala al-qadi lil haji, berkata hakim kepada haji, hati ad-darahima jami'aha, berikan ad-darahima kesemua dirham, ad-darahima jami'aha, kesemua dirham. Falamma a'tahu al-hajju, ketika dia memberi kepada haji, al-kisa akhoza, iaitu akhoza al-qadi, hakim mengambil, yafhasu, memeriksa, ad-darahima wahidan, dirham itu satu persatu, satu demi satu, hatta wasala ila dirham syadidi al-bariki, hatta sehingga sampai wasala ila, sampai ke dirham syadidi al-bariki. Syadidi tu kuat, bariki tu bersinar, maksudnya dia nak cakap yang sampai ke dirham yang bersinar terang. Okay. Fa'atola lama, fahsohu memeriksa, hakim memeriksa lama, maksudnya hakim memeriksa lama dirham tersebut. Thumma, kemudian at-tafata menoleh ila tajiru wa qala lahu, ke peniaga itu dan berkata, maksudnya kemudian hakim menoleh ke peniaga dan berkata kepadanya, innaka lakazibun wa khainun, anda seorang pendusta dan pengkhianat. Baik. Mana tadi? Faqala ya. Faqala al-qadi lil haji, maka qadi itu, hakim itu berkata kepada haji tadi, atid darahim, berikan duit-duit dirham itu ke semuanya, jami'aha, ke semuanya, berikan semua duit dirham. Falamma, dan apabila a'tahul hajjul qisa, tadi terjemah apa tadi? Dan apabila dia memberi jemaah baik itu. Okey, terjemah dia tak betul. Dan apabila haji itu yang memberi, bukan dia memberi haji. Macam mana nak bezakan? Kan kita dah ada belajar dalam pelajaran sebelum ni dulu, ada fi'il, ada fa'il kan. Bila ada fi'il, fa'il dia, pelaku dia mestilah marfu'. Jadi marfu' tu tandanya pada depan. Jadi di sini yang memberi itu a'ta tu bukannya dia, tapi a'ta tu haji. A'tahu ya, jadi haji itulah yang memberikannya al-qis. Artinya haji itu memberikan ni siapa? Qadi tadilah. Dan apabila Pak Haji tadi memberikan qadi itu beg, maka qadi itu pun mula. Akhaza di sini dia pun mula, bukannya dia mengambil. Mulalah yafhasu, dia mula memeriksa. Kalau akhaza sahaja memang makna mengambil. Tapi kalau akhaza, selepas itu kita ada fi'il mudhari'. Di situ dia bertukar maknanya. Dia mula melakukan sesuatu. Dia pun mula memeriksa. Dia pun mula memeriksa ad-darahima, duit-duit dirham itu, wahidan, one by one. Wahidan. Hatta wasala, sehingga dia sampai ila ke dirham, satu duit dirham. Satu ya. Sehingga dia sampai kepada satu sekeping dirham yang syadid. Syadid tadi apa? Sangat apa? Kuat. Yang sangat kuat. Syadid ni dia makna, boleh makna kuat, tapi syadid ni dia banyak makna, antaranya makna sangat. Sangat, kita kata sangat apa? Barik, sangat bersinar. Berkilau tu kan. Jadi apabila dia cek dan dia sampai kepada satu sekeping duit dirham yang sangat berkilau, fa'atala fahsahu, maka dia pun lama, atala, panjang, makna asalnya dia memanjangkan pemeriksaannya. Jadi dia periksa dinar itu, periksa dirham itu dengan masa yang panjang. Summa iltafata, ataupun kita baca summa iltafata ila tajir, kemudian dia menoleh tadi kan. Dia menoleh kepada peniaga, wa qala lahu, dan dia berkata kepada peniaga itu, innaka, sesungguhnya awak, lakazibun, seorang apa? Pendusta. Pendusta, wa khainun, dan seorang pengkhianat. Kazibun, pendusta. Lam, sebelum kalimah kazib, lam tu
satu perkataan yang guna dia untuk menegaskan. Dia ni sama kegunaan dia, sama kegunaan dia dengan inna. Kan inna kita kata sesungguhnya. Lam pun sesungguhnya. Ini 2 kali lah dia nak tegaskan. Jadi tapi dalam terjemahan selalu kita skip lah perkataan lam tu ya. Cuma diwujud dalam ayat tu nak menunjukkan penegasan makna. Sesungguhnya awak ni memang, bolehlah terjemah bahasa Melayu. Sesungguhnya engkau ni memanglah seorang yang pendusta dan juga seorang pengkhianat. Okay. Haza ad-dirhamu. Dirham ini qad suni'a, dibuat munzu arba'i sanawatin, sejak 4 tahun yang lalu. Wahaza dan tarikhuhu, dan ini merupakan sejarah. Ini bukan sejarah, ni tarikh. Tarikh dia, date dia. Oh, tarikh. Okey, tarikh. Tarikh. Bukan tarikh sejarah tu perkataan lain. Oh, okey, tarikh. Kata yang sama, kata yang sama tapi makna yang Oh, okey. Ni tarikh dia. Okay. Wa anta tasallamtu, dan kamu telah terima al-kisa bi'tirafika, beg dengan mengaku, qabla sab'i sinina, 7 tahun yang lalu. Maksudnya dia mengaku yang dia telah terima beg itu sejak 7 tahun yang lalu. Ya. Hazir. Sama-sama, teruskan. Fam tuki'a wajhu at-tajiru. Fam tuki'a tu jatuh, wajhu air muka. Jadi air muka peniaga tu jatuh. Wa tarofa bizambihi, dan dia mengaku bersalah. Waradda, dan memulangkan, ila al-haji malahu, dan memulangkan kepada haji wang. Fasyakara al-hajju, dan haji itu berterima kasih al-qadiyah ala atas kepada hakim, tasarrufihi al-hakimi, atas perbuatan yang bijak. Atas perbuatan hakim yang bijak. Nah. Okay, so dia sambung lagi, dia kata hadza dirhamu qad suni'a mundu arba'in sanawatin. Hadza dirham ini telah dibuat. Telah dibuatlah, manufactured lah ni, suni'a. Telah dibuat semenjak 4 tahun, artinya 4 tahun yang lepas. Wa hadza tarikhuhu, ini tarikh dia. Ini masa dia dicetak. Wa anta tasallamtal kisa, dan awak telah menerima beg itu bi'tirafika, bukan mengaku saja tapi makna pengakuan, dengan pengakuan awak. Jadi dengan pengakuan awak tadi, awak telah terima beg tersebut sebelum 7 tahun, qabla sab'in sinin, sebelum 7 tahun yang lalu. Fam tuqi'a, maka bukan makna jatuh. Tuqi'a makna dia bertukar warna. Dia bertukar pucat, begitulah. Maka bertukarlah warna muka peniaga itu. Pucatlah, jadi dia menjadi pucat. Wa antarafa bidzambihi, dan dia pun mengaku dengan dia mengakui dosanya. Zanbun bermakna dosa. Wa radda ilal haji malahu, dan dia pun memulangkan kepada Pak Haji tadi hartanya. Fasyakaral hajul qadi, maka haji pun berterima kasih kepada hakim ala tasarrufihi al-hakim, kepada di atas apa tadi? Perbuatan, perlakuan, itu semua tasarruf lah. Dia punya tindakan, tasarruf. Atas tindakannya yang bijaksana. Nah. Okey. Terjemah jayidah. Cumanya untuk grup yang akan datang boleh buat macam ni. Okey, betul. Cuma kalau boleh tambah lagi lah makna dia, sebab di sini tadi banyak perkataan yang tak diletakkan kan. Tapi terjemahan okey, cuma kalau boleh letakkan jugalah untuk kawan-kawan yang lain, dapat buat rujukan sekali. Okey, baik, sambung. Okey, so sambung yang makna mufradat dia seerti yang atas tu. Okey. Kisun bermaksud beg, sunduk peti, atama menyempurnakan. Makna sebelah dia tu, ini makna dia ni. Makna hakibatun, beg bersama hakibatun. Sunduk inaun, atama menyempurnakan, akmala. Nala mendapat,
hasola ala, i'tarofa, mengaku, akoro, tasarruf, tingkah laku, suluk, yuhariku, bergerak, yughayyiru, makanah, qati'an, kuat. Ni nak kena terjemah juga ni. Oh, Dia tak semuanya yang seerti, ada perbezaan sedikit makna. Okey, Oh, keys tu, keys ni satu, itu macam pouch lah. Pouch kita tu keys. Dia tak semestinya hakibah. Hakibah ni lebih kepada bag kan. Keys ni macam satu bag. Kalau zaman sekarang ni keys, bag plastik tu kita panggil keys lah. Tapi bag yang bag kita bawa buku semua tu tak ada, kita tak gunakan perkataan keys. Jadi penggunaan dia bukannya betul-betul seerti lah, dia cuma nak menerangkan saja. So keys tu maknanya satu bekas dia tu, pouch dia tu, bag dia tu. Sunduk, inak, sunduk, kotak. Inak ni bukan kotak. Dia kecil jugalah makna yang di sini. Inak ni bekas. Jadi dia nak menerangkan yang dimaksud dengan kotak tu bekas dia lah. Kotak macam mana? Bekas. Atama, akmalah ni sama arti, menyempurnakan, melengkapkan. Nala, hasola ala ni seerti mendapat. So kita kata nala ataupun hasola ala dinar, mendapat. Tarafa, akara ni seerti dia mengakui, akara. Tasarruf, suluk, ni boleh, dia tingkah laku, perbuatan, suluk, tingkah laku, behavior dia kita panggil suluk. Yuharrik, dia bukan bergerak. Yuharrik ni dia menggerakkan. Menggerakkan kalau bergerak kita kata yataharraku. Fa yuharrik, menggerakkan, dia keterangan dia yughayyiru makanahu, dia menukar tempatnya. Jadi dia tidaklah seerti di sini, cuma nak menerangkan. Dia telah menukar tempat benda tersebut. Qati'an, itu sama. Qati'an, kuat, syadidan. Yafhasu, memeriksa, bersamaan dengan yahtabiru. Toba, baik, hasuna. Insorofa, zahaba, pergi. Ankaro, menolak. Adat, kembali, rojaat. Manasik, amalan yang baik. Sya'air. Makasa. Okey, sekejap. Qati'an, syadidan ni dia bukan makna buat, dia lebih kepada makna tegas tadi kan. Dia kata secara putus. Makna asal dia qati'an tu yang dipotong. Dia putus lah, maknanya dia cakap dengan tegas. Dia mengakui ataupun dia menolak dengan tegas. Dia kata qati' secara putus. Jadi dengan kuat. Yafhas, yahtabiru, ini seerti memeriksa. Dia memeriksa, yahtabiru makna asalnya menguji. Dia menguji, memeriksa ataupun dia menguji. Dan makna yafhasu ni juga boleh digunakan untuk menguji lah. Boleh, dulu boleh. Taba hasuna, jadi baik, perkara itu jadi baik. Insarafa, zahaba, okey, ini seerti pergi. Ankara dia bukan menolak. Ankara ni dia menafikan. Ankara deny. Rafadha baru menolak, refuse. Dia enggan kan? Dia enggan, rafadha dia enggan tadi. Tapi ankara ni lebih kepada dia menafikan. So ada lain sikit beza di situ. Adat raja'an ni seerti kembali. Manasik, sya'air, dia bukan makna amalan yang baik. Manasik ni makna semua perbuatan-perbuatan yang dilakukan dalam ibadat haji tadi. Oh, okey. Yang dia tawaf, yang dia sa'i, semua tu dipanggil manasik. Manasik. Sya'air, syiar. Artinya semua amalan-amalan ibadat-ibadat, pelakuan-pelakuan dalam ibadat tu dipanggil manasik. Ya. Terusnya. Makata, menetap. Hayya, salam alaih, salam. Maksud salam. Kima, Salam. Salam. Kima, samanan, harga, nilai. Yatlubu, meminta. Istabdala, mengganti. Al-barik, cerah. Umtuki'a tadi apa? Bertukar warna. Bacalah sekali sebelah dia tu. Taghayyat Laun. al-lawn. Makasa betul makna menetap. Baqiya, kita kata dia menetap.
Baqiya, dia berada di tempat di satu tempat. Baqiya ataupun aqama, dia berada di satu tempat, dia mendiami satu tempat. So kita kata makata ataupun aqama. Hayya sallama alaihi. Hayya ni artinya dia apa tadi? Dia salam. Salam. Memberi salam. Dia memberi salam, bukan dia salam. Memberi salam. Dia jabat tangan tu kita kata safaha. Itu baru berjabat tangan, salam yang kita salam, bersalaman tu safaha. Tapi di sini salama dia mengucapkan salam. Hayya dia mengucapkan ucapan-ucapan lah, dia greet lah ni, greetings kan. Hayya, tahiyat. Jadi perkataan tahiyat tu yang kita guna at-tahiyatul mubarakah, tahiyat, greetings lah ni. Jadi perkataan hayya. Salama ala, sama artinya mengucapkan salam. Qimah, nilai dia. Taman, harga dia. So ni qimah, nilai, tamanun, harga. Yatlubu, dia meminta. Yuridu, dia hendak. Dia meminta. Kalau dalam teks tadi maknanya dia meminta, dia menuntut, dia minta orang tu datang kan. Tapi makna lain yatlubu ni dia hendak orang tu, dia nak orang tu datang. Istabdala ghayyara seerti ganti, menggantikan. Ghayyara, menggantikan. Al-barir dengan al-lamaan dia bukan cerah ni, dia bersinar. Bersinar, berkilau atau semua al-barir. Dia kata al-barir. Kalau kita kata kilat guruh, kilat tu kan. Perkataan kilat tu albarku sebab dia berkilat kan. Al-lamaan bersilau. Tuqi'a, jadi apa yang dimaksudkan dengan tuqi'a itu bukan jatuh ya, ni tadi saya dah betulkan. Taghayyara al-launu, taghayyara berubah. Al-launu warna, artinya warna dia berubah kan, tadi warna muka dia berubah kan, dia dah jadi pucat tadi. Nah, hadhihi hiya al-mufradat. Nah, al-an nantaqilu ila al-fahmi wal-isti'am, comprehension. Nah, Okay, alif sahih wa khata. So, satu, auda'a al-hajju inda tajri hinsan min darahimi diyati. Okay, sini dia kata auda'a ni dia macam maksud dia macam dia entrust lah. So yang buat haji tu dia entrust kan dia pada si penjual tu beg dia minal untuk dirham. Fidyah ni silver. So jawapan dia adalah kotak. So jawapan yang sebenar ialah auda'a al-hajju inda tajri kisan min darahimi zahabiyah, daripada peringkat pertama zahabiyah, dirham emas. okey, sahih lah ni. Auda al-hajju inda tajri. Jadi dia haji tadi dia entrust peniaga itu dengan beg. Yang ni beg yang mengandungi maksud dia ni kan. Kisan minad darahim, artinya kis yang ada di dalamnya darahim. Fidyah daripada perkataan fiddah tadi. Yang kita kata silver tadi kan. Fiddah. Tapi di sini dia dah ada ya tu, dia jadi dalam bentuk adjektif lah. Artinya dirham yang berbentuk perak. Naam, sahih. Jawapan dia pun sahih. Minad darahim az-zahabiyah. Okay, nombor 2. Ada al-hajju fawran ila baladihi ba'da ada'i faridatil haji. So dia cakap ada tu macam pulang. So yang si buat haji ni dia pulang fauran bermaksud immediately ke negara dia. Selepas ada'i bermaksud fulfill dia punya ibadah haji dia. So jawapan dia adalah kotak. Jawapan yang sebenar ialah ada al-hajju ila baladihi ba'da sab'a sinina makasa fi Makkah. Naam, sahih. Betulnya adal haju fauran. Fauran ni serta-merta kan, immediately. So dia pulang serta-merta tidak kan. Adal haju ila baladihi ba'da sabi'in. Selepas perkataan ba'da kita bariskan kasrah ya. Dia ba'da ni fungsi dia lebih kurang sama seperti harful jar lah. Jadi ba'da sabi'in sinina, ba'da sabi'in sinina maka safi Makkah. Ni ayat ni macam kalau tak nak ni pun tak apa. Ba'da sabi'in sinin ataupun kita kata ba'da an makasa fi Makkah, baru letak sab'a sini. Boleh ya. So a'adal haju ila baladihi ba'da sabi'in sinin, ataupun kalau nak letak yang ni letak kat depan. Ba'da an makasa, selepas dia
mendiami Mekah selama 7 tahun. Nah. Boleh Okey. Okey. Nombor 3. Tak ada kawan-kawan nak salin ke? So, sama juga. Okay, sambil sini. Nah, salasa. Okey, salasa khaba al-hajju an baladihi limuddati arba'i sanawat. Saya cakap khaba ni macam absent lah. So yang buat haji ni dia absent daripada negara dia. Limuddati bermaksud for period of time. Arba'i bermaksud 4. Sanawat ni macam tahun lah. Jadi jawapan dia lah kotak sebab jawapan yang sebenar ialah khaba al-hajju an baladihi limuddati sab'a sanawatin. Okey, betul. Ghaba tadi dia absent, tapi di sini tak adalah absent, maknanya dia telah ghaib, dia telah meninggalkan negara dia lah. So dia telah meninggalkan negara dia selama. Limuddah tu selama sepanjang ataupun selama 4 tahun. Limuddati sab'i sanawat, selama 7 tahun. Nah. Baik. Rakam 4. Kanat darahimu fiddiyatu fil kisi aqalla qimatan min dinaniri zahabiyah. So dia cakap kanat darahimu fiddiyah. Dia letak dirham silver tu fil kisi, yang pada beg tu fil kisi aqalla kurang qimatun value dia min dinaniri az-zahabiyah. Kurang value dia berbanding dengan dinar emas tu. Jadi jawapan dia sahih. Okey, nah betul sahih. Dinar dananir fiddiyah filkis aqalli qimah, artinya nilai dia lebih kurang daripada nilai emas. Aqal ni dari perkataan qalil, kurang kan, sedikit. Mana asalnya sedikit, tapi bila jadi aqal tu jadi less lah ni. Its value is lesser than the dananir az-zahabiyah. Nah, baik. Seterusnya. Okey. Ittasafa at-tajiru bil amanah. Jadi jawapan dia, dia cakap ittasafa ni bermaksud describe. He describe, mungkin hakim describe. At-tajiru maksudnya cakap hakim describe penjual ni sebagai seorang yang amanah. Jadi jawapan dia kotak. Jawapan yang sebenar ialah ittasafa at-tajiru wa kha'inun. Wa kha'inun ni bermaksud traitor. Apun tak loyal, jujur. Okey. Baik, ittasafa tadi dia bukan describe. Kalau describe, perkataan dia safe. Dia dari kata dasar yang sama juga. Safe kita kata. Safe barulah dia jadi describe. Yang ni ittasafa ni maknanya dia bersifat. Macam mana sifat dia? So dia bersifat dengan sifat amanah. So kita nak kata orang tu dia mempunyai sifat, boleh gunakan perkataan ni. Kita kata ittasafa at-talibu bi. Dia bersifat dengan sifat apa? Bil amanah. So jawapan dia ittasafa tajiru bi wa kha'in. Okey. Kha'in ni orang dia. Kha'in ni orang, traitor tu kita kata kha'in lah. Tapi kalau sifat khianat, ittasafa tajiru bil khianah. Kita tak kata bil kha'in, kita kata bil khianah, dengan sifat khianah. Kalau nak kata kha'in, kita kata at-tajiru kha'inun. Macam tu saja. Tajiru kha'inun. Boleh? Jadi yang betulnya bi al-khiyan. Naam. Baik. Okey, nantaqilu ila ba. At-tadribat ba. Ajib anil as'ila al-atiyah. Soalan pertama. Ila aina arada rajulu an yazhabu. Maksud dia ke manakah lelaki tersebut hendak pergi? Jawapan dia adalah yazhabu ar-rajulu ilal baitillahil haram. Maksud dia lelaki tersebut pergi ke Baitullah Al-Haram. Okey. Sahih, naam. Cumanya yang lebih elok kalau kita letakkan juga arada di situ. Sebab soalan dia nak pergi ke mana kan? Okay. Arada
Arada an yazhab. Arada an yazhab ila baitillahi al-haram. Okey, na'am, sahih. Okay, soalan kedua. Madza fa'ala ar-rajulu qabla safarihi? Apakah yang dilakukan oleh lelaki tersebut sebelum berangkat? Jawapan dia yazhabu ila at-tajiru wa tasallamu al-kisu dananir. Maksudnya dia pergi ke peniaga dan saya nak cakap yang dia terima beg dan bagi beg. Dia bukan terima kan? Tasallam tu dia terima. So apa tadi perkataan dalam teks tu? Dia meminta kawan tu menyimpan. Wa'aw apa tadi? Wow. Da'ahu. Betul perkataan tu. Wa'aw da'ahu. So kita kata zahabalah guna fi'il mudhari'. Guna fi'il madhi ya. Madhi, okey. Tajiru wa auda'ahu, dan dia meminta dia menyimpan, entrusted him untuk buat apa? Auda'ahu kisun dananir. Kisad dananir kan, kisad ad-dananir, kisad dananir az-zahabiyah. Okey. Nah, baik, boleh? Boleh. Okey, soalan ketiga. Limadza makatha ar-rajulu fi Makkah muddatan tawilah? Kenapa lelaki tersebut tinggal di Mekah dalam masa yang panjang, yang lama? Jawapan dia adalah makatha ar-rajulu fi Makkah tawilah li barakah wa ibadah. Lelaki tersebut tinggal di Mekah dalam masa yang panjang adalah untuk keberkatan dan ibadah. Untuk keberkatan ya. Okey, lima zaman kasa, kenapa dia tinggal fi Makkah muddah, tempoh yang panjang, muddah tawilah. Maka sarajulu fi Makkah muddah tawilah. Kita nak kata kerana dia, tapi bukan dia untuk berkat, sebab dia dah dapat keberkatan tadi kan. Kita tambahkan sikit lima nala, kerana dia telah menerima ataupun dia telah mendapatkan lima nala min, apa yang dia telah terima, min barakatin wa ibadah. Min barakatin wa ibadah. Okey. Boleh. Ataupun boleh juga kita ambil jawapan yang dalam teks tu dia kata tabalahu al-aish. Kan ada dia kata kerana kehidupan masruran. Telah baik tadi kan. Yang masruran tu yang tadi. Yang dia telah mendapat kehidupan yang baik tadi. Maknanya dia Perenggai nombor 1. Baris tu betul. Yang ni kan boleh kita guna yang ni. Makasa okey, tabalahul aish. Tabalahul aish pun boleh juga. Tak apa, asalkan jawapan betul saya terima, tak ada masalah. Okey. Soalan nombor 4. Kaifa istaqbala at-tajiru al-hajja? Bagaimanakah sambutan peniaga tersebut terhadap haji? Bagaimanakah peniaga menyambut? Sebab dia PL. Bagaimana peniaga itu menyambut haji tadi? Istaqbala at-tajiru al-hajja bi ihsan. Bi ihsan. Nak kata dia menyambut peniaga itu dengan baik. Dengan baik. Okey, kalau bi ihsan dia kena ada alif. Kita baca panjang kan, bi ihsan kan. Bi ihsan. Tapi yang eloknya istaqbala al-hajj, kita nak kata macam mana sambutan dia? Kita kata istiqbalan hasanan. Macam mana? Dengan sambutan yang baik. Ni structure yang ni nanti kita akan ada satu tajuk dalam pelajaran nahwu kita. Macam mana nak buat ayat begini. Dia telah menyambut dengan cara begini.
dengan sambutan yang baik ada dalam pelajaran nahwu kita nanti insya-Allah. Okey. Dia tajuk maf'ul mutlak. Okey, seterusnya. Seterusnya mata suni'a ad-dirhamu syadidul barik. Bilakah Di apa ni tadi? Dibuat. okey. Bilakah dirham yang bersinar itu dibuat? Bilakah dirham yang sangat bersinar syadid syadid bersinar. Sangat bersinar dibuat. Ya betul. Suni'a ad-dirham syadidul bariki munzu arba'i sanawat wa hadha tarikhuhu. Tarikhuhu tu tak payahlah. Okey. Sebab dia tak termasuk dalam jawapan kita. Sejak bila mundu arba'in sanawat? Cukup. Okey. Sejak 4 tahun. Alright. Mundu hadza tarikhuhu tu tadi dia nak hakim tu nak tunjuk kepada peniaga tu kan. Okey. Arba'in sanawat. Nah, sahih. Okey. Nah, mufradat wal istimal al-lughawi. Tadrib alif Okey. muradif. Ya. Muradif. Okay, nombor 1 waktu hinun. Hinun boleh? Hinun. Zamanan boleh ke Ustaz? Zamanan pun boleh. Boleh. Okay. Fi zaman. Okay. Zaman. Nombor 2 sya'airu, amalan-amalan haji, manasik. Nombor 3 yuqsimu, bahagi. Dia daripada perkataan qasama. Seerti dia jazaun boleh ke Ustaz? Okey, tidak. Ini bukan makna bahagi. Kalau bahagi, dia punya wazan dia lain. Kalau bahagi dia akan baca yuqassimu. Wazan dia yufa'ilu. Yuqassimu. Tapi di sini dia yuqsimu. Ini daripada fi'il aqsama. Rujuk kamus aqsama maknanya dia bersumpah. Aqsama yuqsimu, aqsama billah, telah bersumpah. Jadi tadi ada satu perkataan dalam teks tadi makna bersumpah. Sumpah ya. Bersumpah. Yahlifu. Yahlifu, betul. Perkataan dia yahlifu. Lihat ni nampak kan, dia beza baris, beza wazan, makna berbeza Jadi kena pastikan apa dia perkataan. Yuqsimu, bersumpah. Yahlifu. Baik, Okey, nombor 4 as-sawabun, ganjaran atau pahala. Jazaun. Jazaun maknanya ganjaran atau pahala. Itu dalam teks jazaun. Yang satu yang tu boleh ke Ustaz? Mukafaatun tu boleh ke? Mukafa'ah ni lebih kepada ganjaran lah. Tawab ni lebih kepada pahala. Tawab, kita kata tawabun minallah. Jadi tawab ni selalu kita guna untuk ganjaran dari Allah, kita guna tawab. Kalau mukafa'ah ni ganjaran daripada manusia, tu boleh kita guna mukafa'ah. Kalau jazak ni dua-dua boleh, daripada manusia pun boleh, daripada Allah pun kita guna jazak. Daripada manusia boleh tak? Jazak balasan. Boleh juga ya. Okey, seterusnya. Seterusnya yalmasu, menyentuh atau merasa. Dia lebih menyentuh lah. Okey, menyentuh. So dia punya seerti yamasu. Yamasu. Betul Ini perkataan yang lain ni, walaupun dia bentuk sama, ada mim sin, tapi perkataan yang lain. Yamasu menyentuh. Okay. Nombor 6 intazaja, bercampur. Sama erti dengan ikhtalata. Ikhtalata. Ya, bercampur dalam teks. Ni kalau kita tak letak baris, boleh tak baca ni? Ni dia ada bentuk wazan fi'il tadi kan yang kita belajar tu. Jadi kalau tak ada baris sekalipun, disebabkan kita dah tahu wazan, ni ifta'ala. So kita baca ikhtalafa. Itu jadi satu lagi faedah kita belajar wazan tadi. Memang banyak, memang susah tapi kena tu satu perkara yang penting lah untuk menguasai bahasa Arab. Okey, seterusnya Abah. Kalimat. Okey, Aqsa ni perkataan berlawanan.
Okey, nombor 1, yakrahu an-nas su ar-rajula al-kha'ina. Jadi cakap yakrahu ni macam benci lah. So an-nas ni people orang-orang benci dengan orang yang ar-rajula yang demand lah, yang tidak loyal. Macam itulah. Jadi kata lawan ni ialah aminun. 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 Jangan baca amin. Amin nanti lain dalam makna kan. Aminun. Sahih. Khain amin. Okay, nombor 2, qala al-waladu ana masruran jiddan. Jadi dia cakap Walid berkata Walad. saya waladu. Anak. Jadi dia cakap anak berkata saya gembira sangat. Jadi masruran gembira. Jadi lawan dia Asia atau tahzan. Asia ni saya tak pasti, tapi tahzan ni kita tukar bentuk dia. Tahzan ni dalam bentuk fi'il, masrur ni dalam bentuk isim. Jadi kita tukar bentuk dia hazin. Orang yang sedih lah. Kalau tahzan tu sedih tapi dia dalam bentuk fi'il. So kita tak nak bentuk fi'il, kita nak bentuk isim. So kita kata ana hazin, saya sedih. Ana masrur, saya gembira. Hazin ya. Okey, ambil. Salah satu. Okey, buku Nufus ni akhlaqihi. Jadi dia cakap dia suka husni good akhlaknya. Jadi batil lawan dia. Saya tadi apa? Uhibbuhu, dia suka. Ni bukan dia ni uhibbu. Saya suka sikapnya. Saya suka dia. Bukan saya suka sikap. Saya suka dia kerana baik akhlaknya, baik sikapnya. Okey. Husni batil, di sini tak kena. Batil ni lebih kalau kita kata hak batil lah. Kalau husni ni perkataan lawan dia yang lebih elok, buruk. Husn, husni, baik. Buruk. So ambil perkataan lah. Sebab kita boleh gunakan su'i akhlaqihi. Kerana buruknya perkataan. Tapi kalau batil tak boleh guna dalam ayat ni. Li batili akhlaqi tak boleh. Jadi kita guna ambil. Okey. Yang ketiga, yang keempat. Fataha at-talibu baba asli. Dia cakap fataha ni buka, talibu jadi so pelajar ni dia buka pintu kelas. So fataha buka, lawan dia ialah as-sadda. As-sadda ke sadda je. Kalau yang ada sadda ni lain makna. Sadda ni bukan makna tutup. Sadda ni dia menyumbat. Dia menyumbatkan lubang-lubang yang ada. Itu sadda. Kita tak nak kalimah ni. Fataha buka, perkataan tutup adalah aghlaqa. Wazan af'ala. Fataha aghlaqa. Artinya menutup. Aghlaqal bab, tutup pintu. Fatahal bab, buka pintu. Dia ambil perkataan aghlaqa. Nah, rakam 5. Yas'alu at-talibu anil darsi. Cakap pelajar tu dia bertanya tentang pelajaran lah. Jadi yas'alu, jadi lawan dia lah yujawibu. Yujawibu. Okay, baca dia betul. Ikut wazan kita. Yufa'ilu. Jadi baca betul kan, yujawibu. Boleh yujawibu ataupun yang biasa kita guna yas'alu yujibu. Betul. Yujibu. Yang kita selalu guna ajib kan, yujibu ataupun yujawibu. Boleh dua-dua boleh. Naam. Akhirat. Taskunu nurul huda fi al-madinati. Jadi dia cakap nurul huda ni dia tinggal di Madinah, di city. Jadi lawan dia ialah al-qaryah. Lawan dia adalah al-qaryah. Okey, qaryah. Ataupun ada lagi satu perkataan untuk qaryah, rifun, ar-rif. Rayafa. Azab bermakna qaryah juga. Okey, boleh. Baik. Wal'an na'ti ila mufrad wa jama'. Jama' kalimat. Jamak kalimat. Nombor 1, hajun. Maksud dia haji. Dan jamak dia adalah hujjaj. Haji tu maksudnya orang ya? Kalau takut nanti haji, kita ingat haji ibadat, tidak Hajun artinya orang yang melakukan haji. Kalau sultan kita kan dia panggil al-haj kan. Perkataan ni lah al-haj. Maksudnya sultan yang nak pergi haji lah.
Hujjaj. Baik, sahih. Rakam isnan. Nombor 2, sunduk, maksudnya peti dan jamak dia adalah sonadikun. Sonadik. Panjang ya. Baca dia sonadik. Sonadiku. Nah. Okey. Nombor 3 adalah kisun, beg, dan jamak dia adalah akyasun. Akiasun. Nah, betul. Akiasun. Bag. Bag kecil tu akias. Nombor 4, baladun, country, negara, dan jamak dia adalah biladun. Bilad ya. Tapi seperti yang saya sebut tadi lah, dia tak semestinya country negara. Balad ni boleh tempat bandar dia, tempat kampung dia, semua tu dipanggil balad. Bergantung pada konteks. Okey, 5. Okey, nombor 5, amanatun, amanah, dan jamak dia adalah amanat. Sahih. Dan nombor 6 adalah khain, khianat, dan dia punya jamak adalah khawanatun. Dia bukan khianat ni. Orang yang khianat. Orang yang khianat. Kalau khianat saja sifat khianat, kita akan kata khianat lah. Okey. Khawanat ni orang dia. Orang yang khianat dipanggil sebagai khain. Jamak dia khawanat ataupun boleh juga kita guna al-khainuna. Jamak salim itu kita kata khainun. Orang-orang yang khianat. Khianat, okey. Sahih. Hadza huwa at-tadrib jim al-jam' atau jam'u al-kalimat. Naam. Wa akhiran at-ta'bir bin ayat. Nombor 1, tasallama, maksudnya memberi salam. Jadi ayat saya, tasallama ar-rujulu ala duyufihi. Lelaki itu memberi salam kepada tetamunya. Dia bukan memberi salam ni. Kalau memberi salam, fi'il dia sallama. Okey. Sallama baru ayat tu betul. Sallama rajulu ala duyufi. Itu betul lah. Tapi di sini makna lain. Dia makna menerima. Menerima. Dia wazan lain, makna lain. So menerima tasallama. Ni terima. So ayat tu mungkin kita boleh tukar sedikit lah. Tasallama rajulu. Diterima apa daripada tetamu dia? Tasallama rajulu. Hadiah ke kan? Hadiah. Okey. Alat. Tak payah ala, terus saja. Tasallama al-hadi. Ala tadi dengan sallama. Sallama tu ada ala, tapi tasallama ni tak perlu. Terus saja. So tasallama ar-rajulu al-hadiyata. So lelaki tu telah menerima hadiah min duyufihi. Sampai mas sedikit lah. Dari tetamu ni. Okay. So beza ya. Sallama memberi salam, tasallama menerima. Jadi perkataan-perkataan yang banyak yang sama-sama ni boleh tu yang saya kata tadi, boleh cuba rujuk dalam al-ma'ani tu, lihat perkataan kata dasar dia. Cuba type kata dasar dia, sin lam mim, tak payah baris, sin lam mim, nanti cuba lihat apa perkataan-perkataan berkaitan. Dia akan senaraikan lah perkataan berkaitan dia, apa boleh lihat makna-makna yang berbeza. Nah. Okay, rakam isnan makasa. Okey, makasa menetap. Makasa Ali fi baiti sodiki yaumaini. Ali menetap di rumah kawannya selama 2 hari. Okey, betul. Makata Aliyun fi baiti sodi. Tapi ni bukan kawannya ni, sodiki. Kawan sodikihi. Sodikihi ya, kalau sodiki kan kawan saya kan. Sodikihi. Betul. Makata Ali fi baiti sodikihi yaumaini. Boleh? Ataupun yang boleh kita tambah limudda untuk tempoh. Limuddati, perkataan tadi dah belajar dalam teks tu kan, muddah. Limuddati yaumaini, untuk tempoh 2 hari. Nah, sahih. Okay. Salah safilkah. Nah, Safia. Nabila punya turn. Nabila mana Nabila? Sorry tak, saya dah buka speaker, saya cakap. Okay. Okay, Fidah maksudnya silver. Jadi, okay. Ashtari,
haqibatun launuha al-fiddah fi al-usta. Jadi dia cakap saya beli beg warnanya launuha, ha tu merujuk pada tong butah, haqibatun launuha fiddah fi al-usta. Okay, nombor 4. Okey, sekejap. Ashtari, saya beli. Nak kata saya telah beli ke saya nak beli? Saya nak beli. Nak beli? Saya beli. Kalau nak beli tambahlah uridu an ashtari. Baik. Uridu saya hendak beli. Uridu an saya nak apa? Uridu an ashtari haqibah launuha. Kalau bertukar kepada warna, kita tak boleh guna fiddah lagi. Kerana fiddah tu merujuk kepada objek tadi, perak tadi. Tapi sekarang kita nak menjadikan, nak kata warna perak kan. So dia bukan benda perak tu lagi, dia dah bertukar launuha fiddiyah. Launuha fiddiyah. So dia dah bertukarlah perkataan tu. Fiddiyah. So di sini fiddah ni tak berapa tepat lah penggunaan dia. Tapi yang lain okey. Fi al-usta kan. Nah. Cuma mungkin kita boleh tukar ayat lain lah. Uridu an ashtari nak beli apa? Cincin perak di al-usta. Cincin yang dibuat dari perak kan. Mungkin kita boleh tukar lah. Uridu an ashtari uridu an ashtari cincin khataman min fiddah. So beza ya, warna, kalau warna dia akan berubah bentuk jadi fiddiyah. Sekarang tak nak, kita nak perak tu sendiri. Khataman min fiddah. Nak cukup. Okay, boleh. Khataman cincin perak. Baik, rakam 4. Okay, qimatun maksudnya value. Dia qimatun nuhudu a'la min al-waraqah. Maksudnya cakap value duit tu lebih tinggi a'la min al-waraqah, kertas. Waraqah kertas okey boleh. Qimatun nuqudi a'la lebih tinggi. Boleh. Nilai duit lebih tinggi dari kertas. Naam, sahih. Baik, Khamsa. Khamsa i'tarafa bi. Maksud dia mengakui atau mengiktiraf. Jadi ayat saya i'tarafa Ali bi sadiquhu fi madrasah. Tapi kalau saya nak tukar ayat boleh tak Ustaz? Saya nak tukar ayat. Okay. Kenapa nak tukar? Yang ni tak betul ke? Saya tak confident. Okay. Yang ni dia pelik sikit makna dia. Dia mengakui Ali mengakui kawannya. Okey, tukar ayat. Dia kalau dia tak berapa, agak pelik sikit maksud dia. Okey, ayat lain. Saya buat ayat i'tarafa al-muttahamu bil haqiqah. I'tarafa al-muttahamu bil haqiqah. Okey, apa makna al-muttahamu? Tertuduh. Maksud ayat tu adalah tertuduh mengakui perkara sebenar. Okey, betul I'tarafa al-muttaham. Okey, bagus. Perkataan tu yang tertuduh. So orang yang dituduh ni kita panggil muttaham bi al-haqiqah. Dia mengakui perkara yang sebenar. Sahih. Okey. Okey, boleh? I'tarafa bi. Naam. Yang seterusnya syaka ila. Syaka tu tadi mengadu, syaka tu mengadu. Jadi ayat saya adalah syaka al-tiflu ila ummuhu an sadiquhu. Syaka at-tiflu ila tak boleh baca ummu, ada ila. Ummuhi. Ummuhi pun tak boleh. Apa perkataan, dia ada dua perkataan di situ, dengan hu. Jadi kita nak bariskan perkataan akhir pada Mana perkataan akhir pada Ummi.
Betul. Ummi lah ya. Ummi. Ummihi. Syakati ila ummihi an Sodikuhu. pun tak boleh juga. Sodikihu. Sadiqi, tapi peliklah sadiqihu. Sadiqi macam tadi ummi, dia tak jadi ummihu, dia jadi ummihi. Maka Sodikihi. betul. Jadi hi tu dia akan ikut baris belakang. Kalau baris belakang dia baris bawah, dia kena baca baris bawah. Kalau tak dia jadi pelik. Sadiqihu, tak ada begitu Okay. So ayat tu betul. Okay. Syakati dulu budak itu mengadu kepada ibunya mengenai kawannya. Okay, syukran jazilan lakum. Syukran jazilan lakum. Okay. So kawan-kawan yang lain boleh buat lebih kurang sama macam ni lah presentation macam ni lebih kurang. Buat dia dan present ada salah, saya buat pembetulan. Tak ada masalah. Okay, baik. Hadza huwa. Jadi presentation yang kita yang seterusnya hari Rabu kan? Grup kedua, ada grup kedua kat sini? Ada. Hari Rabu. Hari Rabu okey. So lebih kurang sama lah. Jadi sebelum presentation tu dalam berapa setengah jam sebelum tu boleh forward kat saya lah apa file dia supaya saya boleh buat setup apa-apa yang penting. So buat macam ni, buat PDF. Kalau dapat buat PDF macam ni, buat dalam sama macam yang kawan awak buat hari ni. Saya present sama. Okey baik. So hadza huwa darsunal yaum. InsyaAllah naltaqi biiznillah yauma gadin, besok seterusnya. Baik. Fa nakhtatim bi tasbih kafara wa surah al-asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan, ila liqa. Nah. Terima kasih. Afwan, Syukran, Ustaz. afwan, ila liqa.